إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وسلم الله إلى جميع المسلمين والمسلمات المشايخ الأمرين إلى الله مشايخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita rapatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita sama-sama tunaikan salat waktu maghrib berjemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk kita berada dalam satu majlis yang sangat mulia, dan majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, limpahkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita dalam keadaan yang tenang. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita terus meningkatkan usaha kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sementara masih ada. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita peluang untuk kita terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun semakin hari semakin hampir untuk masuk dalam bulan Ramadan. Dan saya yakin kita pun seringkali diingatkan bagaimana untuk kita menggunakan kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan ini untuk kita lebih berusaha, lebih bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita terus masuk dalam bab yang kita bicarakan sebelum ini berkaitan tentang imaratul uzma, pemerintah yang tertinggi. Sebab itu dalam kita memperbahaskan tajuk ini, kita ulang balik apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Jadi pemerintahan yang kita sedang bicarakan ini adalah berkaitan tentang pemerintahan yang menyambung pemerintahan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sebab itu bila sebut pemerintahan ini, dia terkait dengan tanggungjawab yang dipikul oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang paling utama sekali sebagai seorang pemerintah ialah nak memastikan agama Allah itu dapat ditegakkan. Sebab itu nanti kita akan lihat syarat-syarat pemerintah. Di antara syarat yang paling utama sekali, mestilah dia seorang Islam. Kerana apa? Kerana dia nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena berusaha untuk memastikan pemerintahan tertinggi ialah seorang Islam, orang yang dapat meneruskan dan khalifah Islamiyah itu, meneruskan kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam, dapat meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala mulia.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung balik cerita berkaitan dengan syarat-syarat pemerintah. Ini kita dah sebut juga pada pertemuan kita sebelum ini. Cuma kita ulang balik sekali lagi, sambung balik dengan pelajaran kita yang kita akan sambung dalam minggu ini. Jadi di antara syarat sebagai seorang pemerintah yang wajib ada, pertama sekali kita baru sebut tadi, mestilah seorang Islam. Yang kedua, dia mesti seorang lelaki. Sehingga Nabi SAW sebut, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan berjaya satu-satu kaum yang mana mereka ini melantik seorang wanita sebagai pemerintah utama mereka. Kemudian yang ketiga, syarat seorang pemerintah mestilah dia ni orang yang matang. Oleh itu tidak sah melantik kanak-kanak sebagai pemerintah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis baginda yang kita telah sebutkan juga pada pertemuan kita sebelum ini. Nabi sebut apa dia? Pohonlah perlindungan daripada Allah agar dijauhkan pemerintahan daripada seorang kanak-kanak. Jadi kena pemerintahan ni orang yang mesti matang, boleh berfikiran jauh, masya-Allah. Kemudian perkara yang keempat yang kita nak sebutkan pada minggu ini dan juga syarat-syarat yang berikut, iaitulah pemerintah mestilah orang yang bersifat adil. Pemerintahan mestilah orang yang adil. Apakah maksud orang yang adil di sini? Ialah orang yang tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan memakan riba. Ini yang paling utama sekali lah. Adil ini di antara maksud yang menyatakan di sini orang yang menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Dan juga dia tidak berterusan melakukan dosa kecil. Dosa besar ni dah tentu dia tak buat, dan dalam masa yang sama dia tak mengekalkan diri dia dalam dosa-dosa kecil. Dan contohnya apa? Dia ni orang yang suka mendedahkan aurat. Maka kita kena jauhkanlah orang macam ni dilantik daripada sebagai pemerintah. Dan orang yang tak berapa nak bersungguh-sungguh dalam menjaga perkataannya, contoh, maka orang macam ini maka perlu dijauhkan. Oleh itu pelantikan orang fasik adalah tidak sah. Jadi orang yang berkekalan dia dalam dosa-dosa kecil ataupun dia ni orang yang buat dosa-dosa besar, maka orang ni memang tidak layak untuk dilantik sebagai seorang pemimpin utama di kalangan ulil amri itu, khalifah itu, maka dia tak layak. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang kelima, iaitulah mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalil. Pemerintah mestilah mengetahui hukum hakam syarak dan dalil-dalilnya. Jadi sebab tu pemerintah ini kalau ikut, dia mestilah orang yang alim. Kalaupun tidak, pemerintah ini kena berusaha untuk berdamping dengan para ulama, bantu dia. Cuma apa yang kita nak sebut, pemerintah yang dituntut di sini syaratnya mestilah dia ni orang yang mengetahui hukum hakam agama. Pasal apa? Dia nak berijtihad, dia nak menentukan hukum bagi perkara-perkara yang memerlukan hukum padanya. Jadi nak tak nak, dia kena alim. Pengetahuan ini akan membolehkannya berijtihad ketika perlu. Ini kerana dalam syariat Islam terdapat banyak kes yang berlaku selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hanya pemerintah Islam yang dapat memutuskan hukumnya. Ia dapat diputuskan oleh pemerintah melalui ijtihad dan pengamatan
dia kepada pelbagai kepentingan umat Islam. Jadi senang cerita, syarat yang kelima, pemerintahan mestilah orang yang mampu untuk berijtihad. Kemudian syarat yang keenam, boleh mendengar. Dia itu boleh mendengar, boleh melihat, dan boleh bercakap dengan baik. Maksudnya apa? Tidak ada kecacatan pada semua deria tersebut. Maksudnya bakal pemerintahan mesti orang yang sihat. Matanya sihat, telinganya sihat, dan mulutnya sihat. Kerana apa? Kerana kita memang nampak kepentingan perkara itu. Masakan tidak, bagaimana seorang pemerintah boleh dilantik kalau dia orang yang buta? Memang payahlah. Orangnya tak boleh bercakap. Memang kita nampak di situ satu kekurangan yang sangat besar, satu kecacatan. Ini kerana kecacatan tersebut akan menggugat keupayaan pemerintah untuk menyelesaikan isu dan kes yang berlaku dan menilainya dengan ketepatan yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh, mestilah pemerintah itu bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Mestilah dia orang yang bijaksana. Macam kita sebut tadi lah, di antara syarat yang awal, orang yang matang, lebih kurang. Cuma ditambah lagi, bukan sekadar matang, dia kena bijaksana. Pemerintah mestilah bersifat bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Sifat ini membolehkan seorang pemerintah mampu mentadbir dan menjaga keselamatan negara dan rakyat daripada sebarang ancaman. Jadi kalau pemerintah ni orang yang biasa-biasa, akalnya tidak tajam, jadi sangat rugilah. Bahkan boleh datangkan mudarat. Bahkan pemerintah ni, senang cerita, bahasa kita sekarang, mestilah ada pendidikan yang tinggi. Tidaklah semestinya kita kena kata dia kena ada PhD. Cuma apa? Dia mestilah orang yang ada ilmu yang tinggi. Dan orang yang ada ilmu yang tinggi. Kemudian syarat yang ke-8, berketurunan Quraisy. Orang Melayu boleh ke? Dan kat sini Quraisy, macam mana tuan-tuan? Orang Cina pun tak disebut di sini. Ni kita akan lihat. Jadi kenapa disebut keturunan Quraisy? Quraisy ni bangsa Arab lah. Li'ila fi Quraisy, satu bangsa yang memang secara khusus Allah sebut dalam Quran. Dalilnya apa? Ada dalil tuan-tuan. Kita kena utamakan, kehadapankan, dahulukan bangsa Quraisy ini. Berpandukan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin hendaklah daripada kaum Quraisy. Dan lagi Nabi sebut, inna hadha al-amra fi Quraisy. Sesungguhnya urusan pemerintahan itu akan dipegang oleh bangsa Quraisy dan kaum Quraisy. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, an-nasu tab'un li Quraisy fi hadha asy-sya'n. Manusia mengikut kaum Quraisy dalam urusan ini, iaitu urusan pemerintahan. Ini dalil yang menyatakan kena diutamakan bangsa Quraisy. Uraian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, dan menurut Imam Al-Mawardi, berdasarkan nas-nas yang telah diterima oleh para ulama di atas, tidak ada sebarang hujah lagi untuk orang yang mencabar hukum di atas. Pendapat orang yang menjanggahnya juga tidak akan diterima. Ini di antara ulama dalam mazhab kita sebut apa dia? Iaitu Imam Mawardi.
Disebab apa? Kalau orang yang mempertikaikan a'immah pemerintahan ini daripada kalangan Quraisy, kita kena tolak. Pasal apa? Memang ada nas, Nabi dah sebut dalam hadis, memang kita kena dahulukan mereka. Pemerintahan adalah diserahkan kepada orang Quraisy sekiranya ada di kalangan mereka yang memiliki sifat-sifat di atas. Jadi syarat yang ke-8 ini syarat yang bawah. Kena pastikan syarat-syarat yang di atas ini memang telah lengkap terlebih dahulu. Dia mestilah orang Islam, dia mestilah orang yang matang, dia mestilah orang yang adil, orang yang mampu berijtihad, bukanlah orang yang tidak sihat panca inderanya, bijaksana. Ini kena diutamakan. Dan mangsa Quraisy ini mesti kena ada 7 syarat yang kita sebut tadi lah. Termasuklah bukan seorang perempuan, mesti dah lelaki. Sekiranya tiada pemerintah hendaklah berketurunan Arab. Jadi kalau calon-calon yang ada itu calon yang bukan Quraisy, ataupun kita sebut apa dia, pertama sekali memang kita nampak calon daripada bangsa Quraisy juga ada, tapi 7 syarat di atas tak lengkap. Contoh kita ambil, dia tu orang yang tak mampu berijtihad, ataupun dia ni orang yang kurang bijaksana. Kita boleh berpindah kepada calon yang berikutnya. Calon berikutnya tetap didahulukan bangsa Arab. Jadi kalau bangsa Arab selain daripada Quraisy, tapi dia telah ada 7 syarat tadi, maka dialah yang perlu kita utamakan. Maka kita kena tolak Quraisy terlebih dahulu. Pasal apa? Tak lengkap syaratnya. Iaitu daripada keturunan Arab yang terdahulu. Sekiranya tiada orang Arab yang memiliki sifat tersebut, hanya 7 syarat sahaja yang perlu ada, walau apa pun keturunannya. Jadi ceritanya yang kita tanya tadi lah, boleh tak orang Melayu, Cina ke India ke contoh? Boleh, sekiranya 7 syarat ni ada. Yang paling utama sekali, pertama dia tahu apa? Dia mestilah orang Islam. Kenapa? Itu yang kita sebut. Kerana pemerintah ni maksud utama dia ialah nak membela agama Allah, nak jaga Islam itu, nak jaga umat Islam itu. Namun sekiranya hanya sebahagian sifat tersebut sahaja yang dimiliki, wajiblah didahulukan sifat-sifat kelayakan berbanding sifat-sifat peribadi. Oleh itu orang yang mahir dalam urusan pentadbiran negara lebih diutamakan walaupun kepribadian yang dipertikaikan. Boleh faham tuan-tuan? Contoh, orang ini kita lihat di antara calon-calon yang ada, mungkin ada calon yang memang dia sangat mahir, dia ada ilmu, bahkan ada pengalaman dalam urusan pentadbiran. Dia ni memanglah orang Islam, orang lelaki, ditambah lagi apa yang kita sebut, dia ni sangat mahir dalam urusan pentadbiran, pengalaman dia ada. Cuma dalam soal adil ni kurang. Yang kita sebut adil tadilah, mungkin dia pernah terpalit dengan dosa-dosa kecil, ataupun dia masih lagi diuji dengan maksiat-maksiat tertentu. Ada satu calon lagi, dia ni Masya Allah orang yang serupa seperti bagus, cuma ilmu dia dalam soal pentadbiran itu sangat lemah. Ditambah lagi pengalaman dia tak ada dalam menguruskan pentadbiran. Jadi kata Imam Munah di sini, ataupun pendapat Ashabus Syafi'iyah hadis ini, maka kita boleh dahulukan orang yang ada pengalaman, ada ilmu dalam soal pentadbiran tadi. Dia diutamakan berbanding orang yang tidak memiliki kelayakan tersebut, walaupun mempunyai peribadi yang lurus dan baik, walaupun pesaing dia tadi orang yang lurus lagi baik, orang yang adil, tapi masalahnya di situ dia ada kekurangan, tak mahir dalam ilmu pentadbiran.
Walau bagaimanapun Islam masih tetap menjadi syarat yang wajib dipatuhi. Jadi kita kena pandang calon-calon yang ada tadi, mestilah dia ini orang Islam. Kalau kita kata tadi, walaupun dia ada ilmu, pentadbiran, pengalaman yang banyak, tapi masalah utama bukan orang Islam, maka kita kena tolak tepi. Pasal itu syarat paling utama mestilah Islam. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat pula kaedah pelantikan pemerintah. Jadi macam mana kaedah kita nak melantik pemerintah ni? Ikut cara yang telah ditentukan oleh Islam itu. Macam mana? Jadi kat sini kita lihat sama-sama ada beberapa kaedah yang disebutkan oleh ulama. Pertama sekali, bai'ah. Pernah dengar kita kan perkataan bai'ah itu. Apa maksud bai'ah? Perjanjian taat setia, sumpah setia. Kemudian yang kedua ialah al-istikhlaf, iaitu pemerintah sedia ada itu dia telah menyatakan dengan jelas siapakah penggantinya. Jadi di antara perkara yang kita nak nyatakan berkaitan dengan istikhlaf ini, pertama sekali iaitu maksud istikhlaf, pemerintah melantik seseorang sebagai pengganti selepas. Kaedah ini sah menurut syarak apabila memenuhi dua syarat. Jadi istikhlaf ini sah dengan dua syarat ini. Jadi bila dua syarat ini dipenuhi, maka istikhlaf iaitu pemerintah sedia ada menyatakan penggantinya akan menjawab jawatannya. Baik, kita lihat apakah syarat ini. Pertama sekali, bakal pengganti memiliki semua syarat pemerintah yang telah disebutkan di atas. Jadi kita dah sebut tadi ada berapa syarat? Ada 8 syarat. Jadi bakal penggantinya ada 8 syarat tadi. Sekiranya syarat-syarat itu tidak dipenuhi atau ada orang lain yang lebih layak, pelantikannya tidak sah. Jadi kalau dia telah menyatakan penggantinya sebagai contoh, tapi bila disemak, dicek balik, rupa-rupanya pengganti yang dicadangkan, yang dia sebut tadi, rupanya syaratnya tak cukup. Contoh, tidak adil orang, atau mungkin dia ni orang yang kurang bijaksana, atau mungkin orang ni tidak sempurna panca indera, tak boleh melihat, kurang pendengarannya, pekak orang ni, memang akan ditolak, akan didahulukan orang lain. Kemudian syarat kedua, bakal pengganti yang dilantik dengan jelas menyatakan penerimaan jawatan itu. Dia dah namakan, dia dah sebut istikhlaf tadi, siapa penggantinya. Cuma apa? Syarat kedua, mestilah orang yang dinamakan itu bersetuju menerima jawatan tersebut. Menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab, iaitu apa? Yang dilantik itu menyatakan penerimaan itu. Dan penerimaan itu mestilah dinyatakan ketika pemerintah sedia ada yang melantiknya masih hidup. Jadi pemerintah menamakan si fulan sebagai contoh, dan si fulan itu kenalah menyatakan kesediaan untuk gantikan. Ketika mana? Ketika pemerintah itu masih hidup. Namun demikian, tidak ada halangan untuk dia melambatkan persetujuan, dan tiada batasan masa tertentu yang dikenakan untuk berbuat demikian. Jadi tak ada masalah untuk dia menyatakan persetujuan walaupun agak lewat. Taklah ditetapkan kena hari itu juga sebagai contoh. Hari itu terima tawaran, hari itu juga kena nyatakan persetujuan, tidak. Walau bagaimanapun, yang mestilah dilakukan ketika pemerintah sedia ada masih hidup dan sebelum kematian. Yang paling besar mestilah
persetujuan secara lisan ataupun bertulis dinyatakan sebelum pemerintah sedia ada itu meninggal dunia. Apabila dua syarat ini dipenuhi, pemerintahan pengganti tersebut adalah sah dan berkuat kuasa sebaik sahaja pemerintah yang sebelumnya meninggal dunia. Jadi bila dua syarat ini sempurna, 8 syarat pemerintah itu ada, kemudian ditambah lagi dia menyatakan kesediaan dia untuk menggantikannya sebelum pemerintah itu meninggal dunia, maka di sini jelas istikhlaf itu sah. Maka dia bila mana pengganti pemerintah sedia ada meninggal dunia, maka dialah kelak yang akan menjadi pemerintah. Kemudian dinyatakan lagi persetujuan ahli al-halli wal aqdi yang tidak disyaratkan dalam perkara ini sama ada semasa bekas pemerintah masih hidup ataupun selepas kematian. Iaitu apa? Di kalangan orang Islam lain tak perlu. Persetujuan orang Islam ni tak perlu. Ini di antara pemerintah sedia ada dengan bakal pemerintah ataupun bakal penggantinya itu sahaja. Dalilnya ada. Mana dalilnya? Iaitu ijma' umat Islam tentang kesahihan pelantikan Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pengganti Sayyidina Abu Bakar. Ini di antara dalil istikhlaf tadi. Iaitu kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar telah mengungkapkan dalam kata-katanya yang masyhur. Apa kata beliau? Ini adalah perjanjian Abu Bakar Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayatnya di dunia dan permulaan hayatnya di akhirat. Jadi kata beliau apa lagi? Hari orang kafir akan beriman dan orang jahat merasa takut. Sesungguhnya saya melantik Umar bin Khattab untuk memimpin kamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah menamakan penggantinya. Siapa dia? Sayyidina Umar. Ini kaedah dalam pelantikan khalifah. Khalifah sedia ada menamakan penggantinya. Ini kaedah yang kita sebut tadi lah, istikhlaf. Sekiranya dia bersikap baik dan adil, itulah yang saya tahu mengenai. Namun sekiranya dia zalim dan mengubah hukum Allah, saya tidak mengetahui perkara yang gaib, hanya kebaikan yang saya inginkan. Ini di antara kata-kata yang masyhur yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, mengisyaratkan siapa pengganti. Ini sekiranya pemerintah melantik seseorang yang tertentu sebagai penggantinya. Memang secara khusus telah dinyatakan penggantinya. Sekiranya urusan pelantikan tersebut diserahkan kepada beberapa orang tertentu untuk bermesyuarat bagi melantik salah seorang di kalangan mereka, mereka wajib melakukannya selepas kematian pemerintah. Ini pun terkait dengan istikhlaf juga. Tidak dinamakan seseorang, cuma pemerintah sedia ada telah menentukan orang-orang tertentu sebagai ahli mesyuarat di kalangan mereka untuk melantik di kalangan mereka sendiri sebagai khalifah. Ini pun termasuk sebagai apa yang kita sebut istikhlaf juga. Dalilnya iaitu ijma' umat Islam tentang kesahihan tindakan Umar radhiyallahu anhu dalam peristiwa bagaimana Umar khalifah yang kedua, Sayyidina Umar khalifah kedua nak menentukan siapakah khalifah selepas dia. Umar tidak menyatakan secara langsung khusus siapa orang selepas dia meninggal dunia, tak sebut. Beza dengan Sayyidina Abu Bakar tadi, dia telah menentukan siapa khalifah selepas dia. Dari sebutkan namanya siapa? Sayyidina Umar. Tapi waktu Sayyidina Umar nak melantik khalifah lepas dia, Sayyidina Umar tak menyatakan secara khusus siapa penggantinya, tak ada. Cuma Sayyidina Umar telah bentuk satu ahli mesyuarat di kalangan 6 orang sahabat yang besar, kibarus sahabat, 6 orang ni ahli syura. 6 orang ni
kena tentukan siapakah di kalangan mereka yang akan jadi khalifah. Ya. Jadi kata Sayyidina Umar, apa dia? Urusan ini diserahkan kepada Ali dan saingannya Zubair, kepada Uthman dan saingannya Abdurrahman bin Auf, serta kepada Talha dan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 6 orang sahabat ini, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Abdurrahman, dan Sayyidina Talha, dan juga Sayyidina Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka 6 orang ini tadi ialah ahli syura, yang akan bersidang, yang akan menentukan di kalangan mereka siapa yang akan mengambil alih jawatan khalifah selepas wafatnya Sayyidina Umar. Ini ialah kaedah yang kedua. Kaedah pertama bai'ah ini tadi kita akan lihat lagi, ya. Kemudian kaedah yang ketiga, kaedah ketiga, iaitu apa? Rampasan kuasa melalui kekuatan dan kemenangan. Rampasan kuasa melalui apa dia? Kekuatan dan kemenangan. Baik, kita akan dengar selepas kita bahasa insya-Allah.
Ya hadirin yang rahmat Allah, bagi kita ulang lagi sekali. Baik, kaedah yang ketiga dalam kita nak menentukan pemerintah, iaitulah rampasan kuasa melalui kekuatan dan kemenangan. Jadi kena faham rampasan kuasa melalui kekuatan dan kemenangan. Pelantikan ini sah sekiranya memenuhi dua syarat. Pertama sekali, orang yang merampas kuasa mestilah memiliki semua syarat pemerintah yang telah disebutkan di atas. Sama juga macam istikhlaf tadi lah. Pertama sekali mesti dia ada 88 syarat sebagai seorang pemerintah. Atau dia merupakan orang yang paling menepati semua syarat tersebut, atau sebahagiannya berbanding orang lain. Jadi kalau tak dapat 88 syarat tadi, dapat 6 ke 7 pun boleh. Kerana apa? Kerana dia lah yang paling utama. Tak ada orang lain nak contoh. Dia saja yang ada. Banding dengan yang lain kurang layak. Ataupun yang lain ada 4, 5. Dia mungkin 7 syarat, kurang 1. Maka dia diutamakan. Wujud perbezaan pendapat di kalangan ulama sekiranya orang yang merampas kuasa tidak bersifat adil. Menurut pendapat yang sahih, pemerintahan tetap sah melalui rampasan kuasa, tetapi dia berdosa kerana tindakan itu. Jadi walaupun yang merampas kuasa tadi, sebagai contoh dinyatakan di sini, adil kurang, dan dia ini menduduki tempat sebagai pemerintah. Pemerintahan tetap dikira sah, tetapi dia berdosa. Kemudian syarat yang kedua, rampasan kuasa berlaku selepas kematian pemerintah sebelumnya. Jadi mesti pemerintah sebelumnya meninggal dunia, atau selepas pemerintah dipecat disebabkan oleh perkara yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau sekiranya rampasan kuasa berlaku ketika mana pemerintah sedia ada, masih ada, ni yang kita akan lihat perbahasan itu. Ada seorang perampas kuasa ketika pemerintah masih hidup. Ini kita sebut tadi lah, rampasan kuasa berlaku ketika pemerintah sedia ada masih hidup, sekiranya pemerintah itu turut mendapat kuasa melalui rampasan kuasa. Pemerintahan orang yang menang antara mereka adalah sah. Jadi berlaku apa? Berlaku contoh mungkin peperangan, kan? Jadi mana pihak yang menang, maka dia lah yang akan mengambil alih tampuk pemerintahan. Maka ketika itu dikira sah. Dikira sah. Sekiranya pemerintah, ini dalam situasi kedua, sekiranya pemerintah itu dilantik melalui perjanjian bai'ah atau penyerahan kuasa, istikhlaf tadi, pemerintahan perampas kuasa tidak sah. Jadi dalam kes pertama, cuba kita ulang balik supaya kita lebih faham. Dalam kes pertama, perampas kuasa bertemu dengan pemerintah yang dia naik pun dengan sebab dia merampas kuasa. Maka ketika itu siapa yang menang dikira pemerintah yang sah. Dalam kes kedua, perampas kuasa tadi melawan dengan pemerintah sedia ada, yang mana pemerintah sedia ada ini dinaik jawatan pemerintah itu dengan kaedah bai'ah ataupun istikhlaf, dilantik menjadi khalifah pemerintah secara sah. Dia perampas kuasa lawan dan dia dapat kemenangan. Pemerintahannya ketika itu dikira tidak sah. Dikira tidak sah. Walaupun dia menang ke atas lawannya ataupun berjaya memulihkan keadaan. Dan jadi kalau kita nampak dalam kes kedua itu macam seolah-olah dia memang merebut kuasa. Pemerintah sedia ada tu memang ada, masih hidup,
dan dia itu dibayar, dan dia itu dilatih oleh pemerintah sebelumnya secara sah. Maka kita nampak secara jelas memang ada unsur yang disebut sebagai merampas. Yang kita, kalau kita nampak unsur merampas tu macam bukan haknya lah, betul tak? Hak yang sepatutnya. Maka dia kira tidak sah. Hal ini berkaitan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bu'i'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma." Ini dalil dalam kes yang kedua tadi, ya. Apabila dua orang khalifah dilantik, bunuhlah khalifah terakhir yang dilantik. Jadi Nabi SAW mengarahkan kepada umat Islam secara khususnya supaya jangan ada dua orang khalifah. Dan kita kena utamakan khalifah yang pertama yang dibayar itu, yang dilantik secara sah. Khalifah yang datang kemudian yang nak merampas kuasa khalifah sedia ada, kita kena jauhkan. Kalau jumpa, kalau boleh pun bunuh dia. Pasal itu memecah belahkan umat Islam. Diriwayatkan bahawa Al-Fajr bin Shuraih radhiyallahu anhu berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum an yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Sesiapa yang datang kepada kamu padahal kamu bersatu di bawah pemerintahan seorang lelaki. Kita orang Islam masih bersatu di bawah pemerintahan seorang lelaki, yang mana pemerintah ini masih lagi syaratnya cukup sempurna dia, kerana mahu memecah belahkan kamu atau menghancurkan perpaduan kamu hendaklah membunuh. Nak elakkan perpecahan yang paling utama sekali. Dan Nabi SAW kalau boleh jangan sampai kita orang Islam ini pecah belah akibat daripada imarah. Datang pemerintahan yang nak cuma merampas mengulim pemerintahan sedia ada, yang mana pemerintahan itu telah dilantik secara sah. Ini jaga-jaga, jangan sampai kita berbalah. Jadi kalau jumpa geng-geng yang datang kemudian nak menjatuhkan pemerintahan sedia ada, Nabi pesan, kalau boleh bunuh, bunuhlah mereka. Begitu sekali, ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ada rezeki kita akan bincangkan balik akan kaedah yang pertama yang kita telah kemudiakan, iaitu apa? Kaedah pertama dalam pelantikan khalifah ialah bai'ah, sumpah setia. Jadi apakah bai'ah itu? Insya-Allah kita akan cuba bahaskan dalam pertemuan kita akan datang, insya-Allah. Cuma apa yang telah kita kupas dua kaedah. Kaedah kedua iaitu istikhlaf. Secara langsung pemerintah sedia ada dia telah sebut siapa pengganti, ataupun dia telah namakan orang-orang tertentu untuk mereka berusaha nanti di kalangan mereka siapa jadi khalifah. Dan juga kaedah ketiga iaitu melalui rampasan. Ya. Jadi hadirin dan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dalam apa yang telah kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah Allah Ta'ala tingkatkan iman kita, gandakan amal ibadah kita kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.